Muhammad. Tun Mahathir. Tun Dr. Mahathir. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Joanna Delon, Card Matrix B082 110062. Hari ini saya akan membentangkan mengenai tokoh kami iaitu Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Nama beliau adalah Tun Dr. Mahathir bin Mohamad dan dilahirkan pada 20 Disember 1925 di Seberang Perak, Alor, Kedah. Beliau adalah anak bongsu dalam 9 orang adik-beradik dan telah berkahwin pada 5 Ogos 1996 dengan Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali. Seterusnya kita akan beralih kepada latar belakang beliau. Latar belakang Tun Dr. Mahathir. Beliau dilahirkan pada 20 hari bulan Disember 1925 di Alor, Kedah. Beliau mempunyai ibu yang bernama Wan Tempawan binti Wan Hanafi dan juga ayah beliau iaitu Encik Muhammad bin Iskandar. Tun Dr. Mahathir mempunyai 4 orang abang dan 3 orang kakak. Seterusnya kita akan beralih kepada pendidikan Tun Dr. Mahathir. Dr. Mahathir memulakan alam persekolahan di Sekolah Melayu Seberang Perak pada tahun 1930. Beliau telah menamatkan pengajian rendah dan melanjutkan pengajian menengah beliau di Government English School Alor yang kini dikenali sebagai College Sultan Abdul Hamid. Setelah menamatkan pengajian menengah, beliau telah ditawarkan beasiswa Kedah untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan di King Edward VI College of Medicine, Singapura. Pada 1953, beliau dianugerahkan kelulusan ijazah Doktor Perubatan MBBS dari University of Malaya, Singapura. Seterusnya kita akan beralih pada kerjaya beliau. Beliau telah memulakan perkhidmatan dalam kerajaan dengan menjadi doktor pelatih di Hospital Besar Pulau Pinang. Pada tahun 1994, Dr. Mahathir telah dilantik sebagai pegawai perubatan di Hospital Besar Alor dengan memenuhi kontrak beasiswanya. Beliau telah memberikan khidmat perubatan di Langkawi, Jitra dan juga Perlis. Pada tahun 1957, beliau telah berhenti dan memulakan dengan membuka kliniknya sendiri iaitu Maha Klinik yang terletak di Jalan Tunku Ibrahim. Beliau adalah anak pertama Melayu yang membuka klinik persendirian di Alor yang pada ketika itu terdapat 5 buah klinik sahaja. Klinik ini kemudiannya berpindah di Jalan Sultan Baldi Shah di Alor dan kekal sehingga sekarang. Keputusan untuk berhenti kerja sebagai kekitangan kerajaan adalah kerana beliau merasakan pekerjaan di sektor kerajaan telah membataskan beliau untuk bergerak aktif di dalam politik. Seterusnya kita akan beralih pada perkahwinan Tun Dr. Mahathir. Beliau telah berkhidmat 3 tahun perkhidmatan sebagai pegawai perubatan di Alor Kedah dan beliau telah melangsungkan perkahwinan dengan pilihan hatinya iaitu Tun Dr. Siti Hasmah. Beliau telah menjadi suami isteri pada 5 hari bulan Ogos 1956. Pasangan bahagia ini telah dikurniakan 7 orang cahaya mata. Seterusnya kita akan beralih kepada penglibatan dalam politik. Tun Dr. Mahathir telah menjadi Perdana Menteri keempat Malaysia pada 16 Julai 1981. Sebelum menjadi Perdana Menteri, beliau telah menjadi Timbalan Perdana Menteri sekaligus menjawat jawatan Timbalan Presiden Parti UMNO. Setelah Allahyarham Tun Hussein Onn meletakkan jawatan atas kesihatan, Tun Dr. Mahathir telah dipilih sebagai Presiden UMNO serta Perdana Menteri yang keempat di Malaysia. Beliau juga dikenali sebagai bapa pemodenan. Ia kerana di atas kejayaan beliau membuatkan Malaysia menjadi negara perindustrian yang moden. Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada 31 Oktober 2003. Pada tahun 2016, Tun Dr. Mahathir muncul kembali di alam politik. Beliau telah menubuhkan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, juga dikenali sebagai Bersatu. Beliau menubuhkan Bersatu adalah untuk menandingi Barisan Nasional iaitu BN. Pada tahun 2018, Bersatu dan parti-parti bersekutunya telah memenangi pilihan raya umum yang ke-14. Pada usia beliau 93 tahun, Dr. Mahathir telah menjadi Perdana Menteri ke-7 Malaysia. Walau bagaimanapun, 24 Februari hinggalah 29 Februari 2020, beliau telah menjadi Perdana Menteri interim sementara kerana beliau tengah menunggu pelantikan Perdana Menteri yang baru untuk menggantikan beliau selaras Perkara 43 2A Perlembagaan Persekutuan. Malah selaras dengan Perkara 43 2A Perlembagaan Persekutuan juga yang di-Pertuan Agong telah melantik seorang Perdana Menteri dalam kalangan ahli parlimen yang baginda berpendapat mempunyai sokongan majoriti dalam Dewan Rakyat. Tun Mahathir. Tun Dr. Mahathir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Yasin bin Hussein, Metrik B08211019 daripada kelas BEEZ 11.
Pada hari ini saya akan menceritakan tentang pengalaman dan faktor yang membantu diri tokoh yang telah kami pilih, iaitu Tun Dr. Mahathir. Pertama sekali saya akan menceritakan tentang pengalaman. Pengalaman yang pertama ialah pengalaman Tun Dr. Mahathir dalam bidang perubatan. Dr. Mahathir telah memulakan perkhidmatannya dalam kerajaan dengan menjadi doktor pelatih di Hospital Besar Pulau Pinang pada tahun 1954. Dr. Mahathir telah dilantik sebagai pegawai perubatan di Hospital Besar Al-Usta bagi memenuhi kontrak beasiswanya. Beliau juga telah memberikan khidmat perubatan di Langkawi, Jitra dan Perlis. Pada tahun 1957, beliau berhenti dari perkhidmatan kerajaan untuk membuka kliniknya sendiri, Maha Klinik, yang terletak di Jalan Tunku Ibrahim. Ketika itu, beliau merupakan anak Melayu pertama yang membuka klinik persendirian di Al-Usta, yang pada ketika itu terdapat 5 buah klinik sahaja. Dalam bidang politik, Dr. Mahathir telah bergiat aktif dalam politik sejak 1945 selepas tamatnya pendudukan Jepun di Tanah Melayu, yang mana beliau mengambil bahagian dalam kempen menentang Malayan Union. Apabila UMNO ditubuhkan pada 1946, beliau merupakan salah seorang yang pertama mendaftarkan diri sebagai ahli, sebagai pengerusi parti Negeri Kedah dan pengerusi jawatan kuasa politik. Pada pilihan raya umum ketiga dalam tahun 1964, beliau dipilih sebagai ahli Parlimen Kontestar selepas menewaskan calon parti se-Islam Malaysia, PAS. Berikutan peristiwa 13 Mei 1969, Tun Dr. Mahathir dipecat daripada keahliannya dalam Majlis Tertinggi UMNO pada 12 Julai selepas pengedaran umum suratnya kepada Tunku Abdul Rahman, iaitu Perdana Menteri pertama. Apabila Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir masuk semula ke dalam UMNO pada 7 Mac 1972 dan dilantik sebagai senator pada tahun 1973. Beliau bertanding di Kubang Pasu pada pilihan raya umum 1974 di mana beliau menang tanpa bertanding. Selepas pilihan raya, Tun Dr. Mahathir dilantik sebagai Menteri Pelajaran dalam Kabinet Tun Abdul Razak. Beliau memenangi salah satu daripada 3 kerusi naib Presiden UMNO pada tahun 1975. Tahun 1976, Perdana Menteri Tun Abdul Razak meninggal dunia secara mengejut dan digantikan oleh Tun Hussein On yang kemudiannya melantik Mahathir sebagai timbalannya. Tidak lama selepas itu, Tun Dr. Mahathir menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Pada pertengahan 1981, Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Hussein On mengumumkan persaraannya dan menamakan Tun Dr. Mahathir sebagai penggantinya. Pada 16 Julai 1981 juga, Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri Malaysia yang keempat secara rasmi. Tun Dr. Mahathir mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 16 Julai 1981 pada usia 56 tahun. 31 Oktober 2003, Tun Dr. Mahathir bersara dan menamakan timbalannya Datuk Seri Abdul Wahab Badawi sebagai penggantinya. Mahathir mengisytiharkan keluar daripada UMNO pada 19 Mei 2008 dalam satu ceramah di Al-Usta. Pada tanggal 8 September 2016, Tun Dr. Mahathir telah menubuhkan parti politik baru iaitu Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau PPBM dan memegang jabatan sebagai pengerusi parti tersebut. 8 Januari 2018, Tun Dr. Mahathir telah diumumkan sebagai calon Perdana Menteri bagi Perikatan Pakatan Harapan untuk pilihan raya yang diadakan pada 9 Mei 2018. Seperti yang dipersepakati, pada usia 92 tahun, Tun Dr. Mahathir menjadi seorang ketua kerajaan yang tertua di dunia apabila mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-7 pada 10 Mei 2018 di hadapan Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V. Pada 24 Februari, Tun Dr. Mahathir mengumumkan letak jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-7 sekaligus meletak jawatan sebagai Presiden PPBM. Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menghantar surat peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. Sekian garis masa bidang politik yang oleh Tun Dr. Mahathir. Seterusnya ialah pengalaman Tun Dr. Mahathir dalam bidang penulisan. Semasa di luar parti, Tun Dr. Mahathir mengarang buku pertamanya iaitu Dilema Melayu atau The Malay Dilemma dan dilancarkan pada tahun 1970. Karya tersebut telah mencetus banyak kontroversi kerana mendedah dan menganalisis perwatakan orang Melayu sehingga diharamkan pada tahun yang sama. Dan pengharamannya ditarik balik setelah Tun Dr. Mahathir dilantik menjadi Perdana Menteri pada tahun 1981. Sejak daripada itu, beliau telah mula bergiat dalam bidang penulisan untuk berkongsi pandangan dan nasihat serta kritikan beliau tentang segala perkara melalui matanya kepada seluruh dunia. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Faktor-faktor yang membantu diri Tun Dr. Mahathir. Yang pertama ialah segala perkara yang beliau lakukan adalah demi menaikkan nama rakyat dan negara. Perkara yang mendorong Dr. Mahathir untuk kembali aktif setelah menyepi diri daripada gelanggang politik selama 13 tahun dipercayai berpunca daripada perkembangan yang berlaku di negara kita di bawah kepimpinan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Sebagai Perdana Menteri Malaysia yang paling lama berkhidmat, Dr. Mahathir kaya dengan pengalaman mentadbir negara serta kebijaksanaan politik yang menjadikan beliau seorang pemimpin hebat. Dan ini antara lain terbukti melalui kejayaan beliau dalam menyusun langkah bagi menumbangkan UMNO serta mengalahkan pesaing politiknya yang jauh lebih muda. Kebijaksanaan Dr. Mahathir dalam mengemudi Malaysia terpamer melalui kejayaan beliau dalam memacu dan merancangkan lagi proses modernisasi dan pembangunan Malaysia hingga beliau digelar Bapa Pemodenan. Antara peristiwa yang menyebabkan Dr. Mahathir mendapat sanjungan ramai adalah meletakkan Malaysia di peta sukan antarabangsa apabila negara ini menjadi tuan rumah perlumbaan berprestij Formula 1 atau F1 dan kejohanan lumba basikal di Tour di Langkawi.
Nama dan semangat rakyat ini juga melonjak apabila Malaysia menghantar seorang angkasawannya ke stesen angkasa antarabangsa dengan kapal angkasa Soyuz melalui kerjasama dengan Rusia pada tahun 2007. Dr. Mahathir merupakan insan yang mengilhamkan idea tersebut. Dr. Mahathir juga telah mengurus ekonomi negara dengan cemerlang, termasuk melaksanakan kawalan modal serta menambat mata wang ringgit pada RM3.50 bagi $1 Amerika ketika berlaku krisis kewangan Asia pada tahun 1998. Tun Dr. Mahathir juga telah mencapai pelbagai jenis kejayaan. Antaranya ialah beliau telah membuat projek pengeluaran kereta nasional Proton, di mana projek ini telah berjaya meningkatkan imej negara di peringkat antarabangsa melalui HICOM. Walau bagaimanapun, projek ini ramai tidak percaya akan projek tersebut dan menganggap bahawa projek tersebut agak keterlaluan dan mustahil untuk dicapai. Seterusnya, Tun Dr. Mahathir juga telah membuat projek penubuhan koridor raya multimedia (MSC). Projek tersebut telah dapat mengembangkan ekonomi negara dengan membangunkan bidang bioteknologi dan teknologi komunikasi maklumat. Bukan itu sahaja, pasaran-pasaran juga dapat dibangunkan di ruang koridor untuk memenuhi tuntutan dan perkembangan era. Di samping itu, Tun Dr. Mahathir juga telah membuat perancangan KLIA Sepang sebagai jalan masuk utama. Projek tersebut telah menyebabkan peluang pelaburan meningkat. Bukan itu sahaja, KLIA Sepang juga merupakan lapangan terbang yang terbesar di dunia dan merupakan mercu tanda pertama yang dikagumi oleh orang ramai. Di samping itu, KLIA Sepang juga telah dinobatkan sebagai lapangan terbang ke-13 yang paling sibuk di dunia dan yang ke-7 di Asia. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Seperti semua orang, Tun Dr. Mahathir juga menghadapi pelbagai jenis cabaran. Antaranya ialah Tun Dr. Mahathir pernah mendapat tuduhan, di mana Tun Dr. Mahathir menjadi sasaran bagi tuduhan menzalimi Anwar Ibrahim kerana beliau membawa isu rasuah dan nepotisme. Penyokong Tun Dr. Mahathir percaya bahawa Anwar ingin mengambil alih jawatan beliau sebagai Perdana Menteri dengan menggunakan rasuah dan nepotisme. Bukan itu sahaja, Tun Dr. Mahathir juga telah pernah meninggalkan parti UMNO, di mana beliau didakwa kehilangan keyakinan terhadap pemimpin-pemimpin UMNO kerana mereka gagal membela nasib orang Melayu. Bukan itu sahaja, terdapat juga mereka yang mendakwa bahawa beliau meninggalkan parti UMNO kerana beliau gagal mendesak Abdullah untuk meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO. Walau bagaimanapun, Tun Dr. Mahathir telah mengisi borang untuk menyertai parti UMNO semula. Di samping itu, Tun Dr. Mahathir juga pernah mendapat kritikan daripada pihak Menteri Kabinet. Hal ini kerana perbuatan beliau memberi gelaran Malaysia sebagai Darul Penyanggak di blog Tun Dr. Mahathir tentang isu 1MDB. Perbuatan tersebut dianggap sebagai satu hinaan terhadap Malaysia. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Nama Muhammad Syafni Fikri bin Suhaimi. Nombor metrik B082110031. Saya akan menerangkan mengenai inovasi kepada Malaysia oleh Tun Dr. Mahathir. Yang pertama adalah Wawasan 2020 oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Wawasan 2020 ialah sebuah wawasan kerajaan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia yang keempat ketika merangka rancangan Malaysia ke-6 pada 28 Februari 1991 yang bertujuan untuk meningkatkan Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian dan negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. Yang dimaksudkan sepenuhnya bukan sahaja pada bidang ekonomi tetapi juga bidang-bidang politik, sosial, kerohanian, psikologi serta juga perpaduan nasional dan sosial antara lain. Kesemua ini juga melibatkan persoalan keadilan sosial, kestabilan politik, sistem kerajaan, mutu hidup, nilai sosial dan kerohanian, maruah bangsa serta juga keyakinan. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pada yang muda, ku sematkan harapan. Aku tidak perlu apa-apa kekayaan. Aku mengerti umurku yang tua, menunggu masa bertemu Ilahi. Aku boleh selesa, diam tidak bersuara, supaya dijulang dan diangkat oleh mereka sepanjang nafas dan usia. Tetapi aku harus bersuara di akhir hayat, tanpa meminta apa-apa untuk diriku. Malah tidak mengapa aku dihina dan dicerca. Semuanya kerana mataku melihat kemusnahan oleh pemimpin di puncak kuasa. Yang rakus dan boros tidak terhalang, menawar rasuah dan membeli orang. Pada mata tuaku, aku melihat hutang berbilion yang akan dibayar oleh cucu dan cicit rakyat. Aku melihat wang dipinjam hari ini seperti tiada lagi hari esok. Semuanya untuk membeli segala undi, untuk membeli segala kuasa. Pada senja hayatku,
Aku melihat apa yang dibina berdekad lama dimusnahkan dengan wang yang bukan miliknya. Dia menghidangkan wang haram untuk semua memujanya. Dia menjanjikan bulan dan bintang kepada semua tanpa mengira harga yang perlu dibayar oleh cucu cicit kita setelah dia tiada lagi bernaras. Segala wang haram disamun, dirompak dan dipinjam secara halus untuk dibayar oleh rakyat. Wang haram diselerakkan untuk suap dedak mereka yang tiada lagi nilai dan hormat diri. Mereka menjual negara, mereka menjual diri, mereka menjual maruah, mereka menjual agama. Aku tidak dapat melakukan semua, namun pada yang mudaku sematkan harap untuk membetulkan Malaysia dengan bersama, bersatu, berganding supaya ia tidak tenggelam dengan tangan kotor dan harganya dibayar oleh cucu dan cicit kita.